wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Di antara keindahan Islam ialah adanya sifat wasatiyah, sifat kesederhanaan dalam semua perkara, termasuk dalam ibadat, di mana terlalu banyak dalil daripada Quran dan hadis terkait dengan sifat sederhana. Kita dilarang melampau di dalam sesuatu perkara. Syariat Islam telah membuat penjelasan berhubung dengan amal ibadat supaya umatnya dapat mengerjakannya dengan sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan segala perkara yang berkaitan dengan suruhannya ataupun larangannya. Kenyataannya boleh didapati daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Tuhan sebut, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad untuk kamu menanggung kesusahan. Jadi Tuhan kata, aku turunkan Quran kepadamu wahai Muhammad bukan nak beri susah kepadamu, bukan nak menyusahkan kamu, tetapi sebaliknya Quran yang diturunkan oleh Allah adalah kitab hidayah. Quran kitab hidayah sebagai pendoman, panduan hidup manusia. Dengan adanya Quran, manusia akan kenal Tuhan, akan tahu tugas dia, matlamat dia. Sebab itu kalau tak ada Quran, kita tak tahu dari mana asal usul kita, dan kita pun tak tahu kenapa Tuhan cipta kita dan ke mana kesudahan kita. Tuhan beritahu asal usul kita, asal usul kita daripada Adam. Adam dicipta daripada tanah. Tuhan beritahu tugas kita, peranan kita. Tuhan sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali jin manusia ni, jin dan manusia dia kena jadi hamba yang taat. Taat, patuh kepada Allah. Nak taat, nak patuh kepada Allah, Tuhan turunkan kitab. Tuhan lantik Nabi-Nabi untuk mengajar dan mendidik manusia. Bukan Tuhan turunkan kitab ni untuk menyusahkan manusia, sebaliknya nak mengajar manusia apa yang baik dan apa yang buruk. Begitu juga dalam ayat yang lain Tuhan sebut, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki supaya manusia ni beroleh kemudahan, selesa dengan Islam, dan bukan untuk memayahkan manusia. Sebab tu setiap perintah yang Tuhan perintah kepada manusia, apa yang sesuai dengan kemampuan manusia. Zakat Tuhan suruh, Tuhan wajib pada orang yang ada harta, orang cukup syarat.
Tuhan suruh sembahyang kadang berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Tak mampu berdiri dia boleh duduk. Tuhan suruh puasa kepada orang yang mampu puasa. Mana syariat Islam bukan untuk menyusahkan orang, tetapi syariat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang sesuai dengan kemampuan manusia di sepanjang zaman. Sebab itu agama Islam yang diajar oleh Nabi ini telah pun sempurna. Tak boleh kita ubah, tak boleh kita pindah. Kita hanya perlu ikut, menerima pakar apa yang telah diajar dan diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun qala man hadhihi qalat hadhihi fulanatu tadhkuru salatiha tazkuru min salatiha qala ma 'alaikum bima tutikuna fawallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Muttafaqun alaih. Artinya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa satu hari Nabi balik jalan. Bila Nabi balik siapa di rumah, Nabi tengok ada seorang perempuan dalam rumah dia. Lalu Nabi tanya, wahai Aisyah, siapa orang ini? Lalu Aisyah isteri Nabi berkata, dia sebutlah nama. Dia menjadi kebiasaan sahabat Nabi tak sebut nama orang. Sebab tu kita tengok dalam sahabat, ja'a rajulun, datang seorang lelaki, telah bertanya seorang lelaki, dia tak sebut nama. Kadang-kadang dia nak memelihara orang tu daripada aib. Kadang-kadang dia soalan yang terlalu kecil ditanya oleh orang dewasa ataupun orang tua, jadi mungkin memalukan dia. Jadi sahabat dia ada adab, dia tak sebut nama. Dia kenal bukan tak kenal. Jadi Aisyah sebutlah nama. Dia rawi, orang yang menceritakan hadis ni, dia tak sebut siapa nama perempuan. Perempuan ni datang menyebut berkenaan dengan sembahyang dia. Dia menyebut berkenaan sembahyang sunat yang biasa dilakukan. Lalu Nabi berkata, ma alaikum bima tutiqun. Lalu Nabi kata, jangan kamu buat demikian. Sebaliknya hendaklah kamu melakukan ibadat mengikut kemampuan kamu. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Nabi kata, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah jemu untuk menerima ibadat daripada hamba-Nya. Sebaliknya hamba dia akan jemu. Sebab tu jangan buat melampau. Bersederhanalah dalam apa saja dalam kehidupan kita, termasuk dalam ibadat. Lalu Nabi berkata lagi, wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu. Amalan agama yang sangat dikasihi oleh Tuhan, amalan agama yang sangat dikasihi oleh Allah, ialah yang kita buat terus-menerus, kekal. Walaupun sikit, kita buat terus-menerus sepanjang hidup. Jangan jadikan malam ni sungguh buat ibadat, lepas tu dok talpang pula. Biar istimewa kita dipilih malam-malam tertentu. Bulan Ramadan dia sungguh, lepas Ramadan tak ada. Kita bukan hamba bulan Ramadan, kita hamba Tuhan.
buatlah sepanjang masa. Pilih malam nisfu, hari lain tak ajar mari bayan maaf, orang ngajar tak ajar no. Orang kata nak sepu ni mari terpang pula. Jadi jangan pilih buat turun meneru. Nabi tak pilih, sahabat Nabi tak pilih dia buat turun meneru. Cuma memang ada hari-hari yang tertentu ada kelebihan dia. Sebagaimana disebut dalam bulan Ramadan ada tu qada. Ada memang kita tak nafi, ada malam-malam tertentu ada kelebihan. Tetapi kita diajar supaya mengekali amal soleh sepanjang masa. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan kita melakukan amal kebajikan. Jadi Nabi kata amalan agama yang sangat dikasihi oleh Tuhan ialah kita buat terus-menerus. Jangan kamu melampau pada hari-hari tertentu, kemudian bila kamu malas kamu tinggal. Itu perkara yang tak disukai. Sebaliknya jadilah orang yang istiqamah. Kita rasa seronok dengan amalan itu. Seterusnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas ni seorang sahabat yang lama berkhidmat di rumah Nabi. Dia lama berkhidmat kepada Nabi. Banyak ilmu yang dia dapat daripada hasil dia bergaul dengan Nabi. Kata Anas, ja'a thalathatu rahtin, telah datang ke rumah Nabi 3 orang manusia mewakili 3 golongan. Dia tak sebut nama, dia jaga air kawan tu, dia sebut 3 orang lagi. Telah datang 3 orang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari 3 orang tu, dia mari nak tanya berkenaan dengan amalan Nabi. Apa yang Nabi buat di rumah? Falamma akhbaru ka'annahum taqalluha wa qalu aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Bila dia pergi rumah Nabi, Nabi duduk dalam rumah, yang keluarnya Aisyah, isteri Nabi. 3 orang tu kata, kami datang ni nak tanya berkenaan dengan ibadat Nabi, apa yang Nabi buat. Lalu Aisyah ceritalah apa yang biasa Nabi buat. Dia heran, dia rasa sikit benar amalan Nabi, sedangkan Nabi ni dijamin tak ada dosa. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Terjamin Nabi tak ada dosa di masa yang lepas ataupun yang masa akan datang. Nabi tak ada dosa. Jauh benar dia kata nak banding kita dengan Nabi. Dia rasa sedikit benar amalan Nabi. Qala ahaduhum, lalu berkata seorang daripada mereka, mari 3 orang. Seorang tu dia kata, amma ana fa usalli laila abada. Saya ni tiap-tiap malam, sepanjang malam dia tidur. Sepanjang malam menghidupkan malam dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat daripada awal malam sehingga subuh. Lalu seorang lagi yang kedua dia kata, wa ana asumud dahra abada wala uftir. Yang kedua kata, saya ni puasa tiap-tiap hari sepanjang tahun. Tolok hari tak boleh puasa. Dalam setahun ada beberapa hari yang diharamkan puasa. Hari raya, hari tasyrik, hari orang-orang korban tu, hari tu tak boleh puasa.
Talak berapa hari. Hari lain semua puasa. Kata pula orang yang ketiga, wa ana a'tazalun nisa' fala atazawwaju abada. Orang yang ketiga kata, saya sentiasa menjauhkan diri daripada perempuan. Saya tak akan kahwin. Maksudnya kalau kahwin ini menyusah. Bila kahwin ada keluarga, kena jaga keluarga. Jadi dia nak tumpu kepada ibadat. Dia ni nak tumpu kepada ibadat sepenuh masa. Jadi dia rasa 3 orang ni dia rasa sedikit benar amalan Nabi. Setelah Aisyah cerita Nabi waktu malam ada masa Nabi tidur. Kadang-kadang Nabi bangun sembahyang sunat. Kemudian kadang-kadang Nabi tidur balik. Ada hari Nabi sembahyang sunat terus sampai ke subuh. Kadang-kadang Nabi baca Quran. Jadi dia rasa sikit benar. Mana ada juga waktu Nabi tidur malam. Bila hak banyak puasa pula. Bila Aisyah kata kadang-kadang Nabi puasa sunat, kadang-kadang Nabi tak puasa. Jadi dia kata, jauh nak banding kita puasa setiap hari. Bila Aisyah kata Nabi ni kahwin, semua Nabi-Nabi dia berkahwin, termasuk Nabi Muhammad. Jadi orang ni kata, aku dah bertekad tak akan kahwin. Jadi dia rasa apa yang Nabi beritahu tu, apa yang Aisyah beritahu berkenaan dengan amalan Nabi, dia rasa terlalu kecil, sedikit amalan Nabi. Tiba-tiba Nabi pun keluar. Keluar dari rumah dia, berdepan dengan 3 orang tetamu Nabi ni. Lalu Nabi kata, antum kultun kaza wa kaza. Munglah hak kata begitu, kata aku dengar belaka. Nabi kata aku dengar belaka dah. Amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Nabi kata, dengar molek. Nabi kata, akulah manusia yang paling takut pada Tuhan. Aku ni Nabi, aku ni Rasul. Akulah orang yang paling takut ke Tuhan. Wa atqakum, akulah orang yang paling bertakwa kepada Tuhan. Aku aku puasa, ada hari aku berbuka. Tuhan tak suruh puasa setiap hari. Ada masa puasa sunat, ada hari Nabi tak puasa. Wa usalli wa arqud, begitulah. Ada masa aku sembahyang sunat malam, ada masa aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga berkahwin. Faman ghariba an sunnati falaysa minni. Nabi kata, siapa yang tak setuju dengan cara aku, itu bukan di kalangan puak aku. Jangan kita rasa kita lebih daripada Nabi. Nabi sebaik-baik manusia. Kalau kita rasa kita lebih daripada Nabi, berat sesak tu kita. Nabi sebaik-baik contoh. Tuhan suruh ikut Nabi. Jadi apa yang Nabi buat tu yang terbaik. Kita diajar supaya mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang berlaku dalam hadis ni, dia lebih pada hak buat ibadat malam sampai tak tidur langsung. Sedangkan mata dia perlu tidur, badan dia perlu rehat. Puasa tiap-tiap hari, itu Nabi tak suruh. Pilihlah hari-hari tertentu untuk puasa sunat. Setuju. Dalam hadis lain Nabi sebut, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Ibnu Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, halaka mutanatti'un, halaka mutanatti'un, halaka mutanatti'un, qalaha salasan. Ibnu Mas'ud kata, Nabi kata, telah binasalah mereka yang berlebih-lebihan, yang melampau,
Nabi kata mana-mana orang yang melampau buat lebih pada hak, buat ibadat lebih pada yang sepatutnya, maka Nabi kata akan binasa orang. Ia munasabah. Hak berat lagi buat sunat wajib tak buat, atau lagi berat bersungguh buat sesuatu perkara yang sunat meninggalkan yang wajib. Contoh ya, kita mari hari Jumaat dengar khutbah tu wajib, kita duduk zikir, duduk ngaji Quran, dengarlah khutbah. Mendengar khutbah sebahagian daripada tuntutan Jumaat. Zikir itu sunat. Seterusnya beberapa hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna ad-dina yusrun walan yushadad dinu illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati wal rawhah wa syai'in min al duljah. Nabi kata agama itu mudah. Jangan agama itu dirasakan berat oleh seseorang, maka hendaklah kamu bersikap sederhana. Jangan melampau dan jangan buat lebih kurang pula agama. Bersungguh mengerjakan kerja urusan agama, tapi jangan melampau, jangan lebih pada hak. Dan Nabi kata fasaddidu, bergembiralah kamu, wa qaribu, dan kamu hendaklah menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bil ghadwah, dan mintalah pertolongan kamu hendaklah sentiasa memohon pertolongan dengan Allah di waktu pagi dan waktu petang. Kita minta tolong dengan Tuhan supaya Allah memudahkan kita buat amal soleh. Sama ada kita ketika kita duduk di waktu pagi ataupun di waktu petang. Sebab ibadat ni dengan pertolongan Tuhan. Contoh yang mudah je begini. Orang tidur awal, belum tentu hak tidur awal tu boleh bangun mayang subuh. Tidur pukul 10, orang bah subuh dah bangun. Kadang ada orang tu pukul 2 baru tidur, tapi orang bah subuh je boleh mari Jumaat. Itu kata nasrun min Allah. Allah memudahkan orang itu walaupun tidur lewat. Jadi mintalah pertolongan dengan Allah supaya Allah memudahkan kita dalam mengerjakan ketaatan. Ramai orang kaya tapi kedekut nak derma, nak sedekah. Ada orang miskin tapi dia boleh sedekah. Jadi itu nasrun min Allah. Allah Ta'ala beri kemudahan, beri pertolongan kepada dia dalam mengerjakan sesuatu amalan. Ada orang kagok pikul barang berat boleh pikul, tapi masjid aja mari tanya dia warna Allah budak yakak nak mari masjid dorok banyak kerja sehari. Pikul barang boleh. Kadang-kadang hang bawa tukar tu boleh mari mayan mak. Tu kata nasrun min Allah. Minta supaya Allah Ta'ala beri kita ni orang yang mampu mengerjakan ibadat. Nabi ajar Mu'adh bin Jabal. Nabi kata, wahai Mu'adh, lepas membayang sebut Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sebutlah Allahumma aini ala zikrika, wahai Tuhan, tolonglah aku dalam mengingatimu, wa syukrik, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, dan tolonglah aku dalam menelokkan amalan terhadapmu. Jadi kalau Tuhan ada tolong kita,
Yang kita dah apa nak buat. Jangan dok rasa kita buat ni dengan hebat kita. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas menceritakan satu hari Nabi masuk masjid. Dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masjidah. Fa idza hablum mamdu baina sarataini. Faqala ma hadha al-habl? Qalu hadha hablu li-Zainab. Fa idza iftara ta'allaqat bihi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Kulu liyusalli ahadukum nashatahu fa idza iftara falyarqud." Anas gitu. Satu hari Nabi masuk ke masjid. Tiba-tiba Nabi terpandang tali. Dia getang antara dua tiang, diikat dia. Ujung tu ada ujung tali tu diikat di tiang. Mana kiri kanan tali tu dua batang tiang. Macam nak sidar baju. Tali tergentang. Kemudian Nabi tanya. Nabi kata, "Ma hadzal habl?" Tali apa ni? Lalu orang ramai yang ada dalam masjid tu kata, "Hadza hablu li Zainab." Tali ni hak Zainab. Lalu Nabi tanya lagi, dia buat apa tali ni? Orang kata, tali ni apabila dia rasa letih, dia rasa mengatuk, dia gantung tali ni. Sambil-sambil semayang dia gantung tali. Lalu Nabi kata, bukalah ikatan ni, buang tali. Lalu Nabi kata, la yusalli ahadukum nashatahu. Hendaklah setiap orang di kalangan kamu buat ibadat dalam keadaan cergah. Apabila dia mengatuk, tidur. Jangan paksa diri. Mengatuk, tidur. Jangan siapa paksa diri, siapa tak tidur. Jadi hadis ni Nabi ajar supaya kita ni buat ibadat dengan sempurna. Sedikit yang sempurna lebih baik daripada banyak yang tak sempurna. Dan Islam juga larang siapa buat ibadat sampai hilang tenaga. Hilang rosak tubuh badan. Sebagaimana disebut dalam hadis lain, Nabi kata, "Idza na'asha ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'ishun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fa yusabbu nafsah." Nabi kata, jika seseorang di kalangan kamu mengatuk doa, ketika dia menunaikan sembahyang, maka hendaklah dia tidur. Kemudian dia bangun setelah hilang mengantuk, dia boleh sembahyang dengan baik. Kalaulah dia sembahyang dalam keadaan mengantuk, boleh jadi dia dalam keadaan tak sedar. Dia nak minta tahu, minta. Contoh yang Nabi kata, boleh jadi mulut dia, hati dia, dia nak minta ampun dengan Tuhan, dan mata mengatur doa, mulut jadi tubik benda lain. Nabi kata, la yadri la'allahu yadhhaba yastaghfiru fayasubba nafsah. Hati dia nak minta keampunan dengan Tuhan, tiba-tiba mulut dia maki diri, dan mata mengatuk, menyebabkan dia bercakap di luar kawalan akal dia. Jadi semua ada hadis ini
mengajar kita supaya bersederhana, bersikap sederhana, jangan melampau, buatlah dengan cara yang terbaik. Abi Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman al-Farisi wa Abi Darda. Abi Juhaifah dia cerita, Nabi ni masa dia hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi mempersaudarakan buat keluarga angkat. Dia ambil satu keluarga Mekah, dia beri kepada satu keluarga Madinah, buat adik-beradik. Kalau susah sama susah, senang sama senang. Jadi di antara orang yang dipersaudarakan itu, Nabi mempersaudarakan Salman dengan Abi Darda. Setelah masing-masing senang dah, maka Salman dia duduk di rumah lain, Abi Darda duduk di rumah lain. Masing-masing ada rumah sendiri. Adik-beradik angkat ni lama tak ketemu. Salman pergi ziarah. Fazara Salmanu Aba Darda. Salman pergi ziarah Abu Darda, adik-beradik angkat dia. Kebetulan dia pergi tu, Abu Darda tak ada di rumah. Fara'a Ummad Dardai mutabazzilah faqala laha ma sya'nuk, qalat akhuka Abu Dardai laysa lahu hajatun fid dunya. Kemudian bila Salman sapa di rumah Abu Darda, Abu Darda tak ada di rumah, yang adanya isteri Abu Darda. Bila Salman beri salam, isteri Abu Darda keluar, tengok Salman pun tengok isteri Abu Darda, dia tengok terkejut. Pakaian yang dipakai itu tak pernah sabar. Pakaian tu pakaian tarah orang buat lak latar, buat kain buruk. Pakaian yang buruk dah, tak layak dipakai. Lalu Salman tanya, kenapa mu jadi begini? Kata isteri Abu Darda, saudaramu Abu Darda dia tak mau ke dunia, dia nak ke akhirat. Kemudian tiba-tiba baliklah Abu Darda. Bila balik Abu Darda, fasana'a lahu ta'aman faqala lahu kul fa inni sha'imun. Qala ma ana bi'akilin hatta ta'kul fa akala. Bila Abu Darda balik, dia mempelawakan Salman naik masuk dalam rumah. Salman masuk dalam rumah, isteri dia buat air, hidangkan makanan. Abu Darda kata, wahai Salman, makanlah. Saya dah boleh makan, saya puasa. Lalu Salman kata, ma ana bi'akilin hatta ta'kula. Saya tak akan makan sehingga kamu makan, wahai Abu Darda. Abu Darda puasa gitu, puasa sunat. Jadi bila tetamu dia Salman dia berkerah, saya tak akan makan sehingga kamu wahai Abu Darda makan sekali. Maka makan, dok puasa itu buka. Falamma kana al-lail zahaba Abu Darda yaqumu faqala lahu nam fanama thumma dhahaba yaqumu faqala nam falamma kana akhir al-lail
Qala Salman qum al-ana. Jadi bila buka puasa tu dia sembang-sembang. Salman kata malam ni saya nak tidur sini. Abu Darda tu boleh. Bila siapa masuk waktu malam, Abu Darda tu tidur Salman kata mari tidur dekat ni. Lama kita tak buat, lama kita tak ketemu. Salman tidur, dia pura-pura tidur. Jadi tu Abu Darda tengok tidur dah kawan ni. Dia bangun nak sembahyang sunat. Abu Darda bangun, Salman kata jangan tidur. Mengair aku mari ni aku dah sembahyang tu. Dia pun tidur. Bila tidur Abu Darda tengok, Salman tidur. Dia bangun pula. Salman kata jangan tidur. Akhirnya nak marah dia pun. Dah tadi aku tengah-tengah puasa buka. Ni aku nak sembahyang tak boleh pula. Mari perasaan tak baik. Tiba-tiba hampir waktu subuh dah. Hampir waktu subuh. Falamma kana akhirul lail. Di penghujung malam. Di penghujung malam Salman pula bangun. Salman kata, wahai Abu Darda, kum, bangun. Sekarang waktu kita buat ibadat. Fasalliya jami'an. Maka dua-dua orang ni melakukan ibadat sunat, sembahyang sunat malam. Tapi doa apa baik Rasa nak marah, timbul perasaan tak baik di hati Abu Darda. Mudah dia tiap-tiap malam. Daripada awal malam sampai akhir malam buat ibadat. Tiba-tiba mari Salman tidur sama dia, terganggu amalan dia. Dia biasa dia tiap hari dia puasa. Dia rasa terganggu dengan kehadiran Salman hari itu. Lalu Salman kata, wahai Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan. Mu ni ada tanggungjawab terhadap Tuhanmu. Tuhan kamu telah memerintahkan kamu buat apa perkara, buat. Wa inna li nafsika alaika haqqan. Tapi mu kena ingat, mu ada juga tanggungjawab terhadap tubuh badanmu. Bila mengantuk kena tidur, bila letih kena rehat, bila lapar kena makan. Wa li ahlika alaika haqqan. Mu pun ada tanggungjawab juga dengan keluargamu. Mu kena cari nafkah untuk dia. Mungkin ada pergaulan yang baik dengan dia. Ada masa kamu bergaul bersama dengan dia. Jangan buat ibadat apa tak cara langsung anak bini. Fa'ti kulladhi haqqin haqqah. Lalu Salman kata, mu berilah, tunaikanlah tiap-tiap yang ada tanggungjawab dengan Tuhan mu buat ibadat. Hak dirimu pun mu kena jaga. Tanggungjawab terhadap keluarga pun kena tunaikan. Kemudian bila dah hampir masuk subuh, dua orang ni Salman nak jumpa juga dengan Nabi, nak khabar ke Nabi, nak pergi tahu ke Nabi apa yang Abu Darda buat. Abu Darda ni pun nak beritahu juga ke Nabi, Salman telah mengganggu ibadat dia. Lepas subuh dua-dua ngadak Nabi. Bila Nabi dengar penjelasan dua-dua orang ni, Nabi kata, mu yang betul wahai Salman. Nabi larang Abu Darda. Dia dulu orang senang. Siapa dah boleh nak beli baju ke bini, dia marah lah bini pakai hak comel. Dengan alasan nak ke akhirat. Nak ke akhirat pun kena ada cara dia. Tapi sahabat Nabi bila dia ditegur oleh Nabi, ditegur aku dengan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni sekarang ni kita berada dalam bulan Rejab. Lepas Rejab Syaban, lepas Syaban Ramadan. Jadi marilah kita pakai menyambut kedatangan Ramadan. Dia ada semangat dah ni. Nak menyambut Ramadan.
sebagaimana doa orang zaman dulu, orang soleh bila masuk Rajab dia doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatlah kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan panjangkanlah usia kami sehingga kami berjaya menikmati Ramadan. Ramadan ramai orang hok puasa tahun lepas, hok tarawih sekali kita tahun lepas, tak ada dah tahun ni, mati lah. Jadi kita syukur pada Tuhan, Tuhan panjang lagi umur kita. Gunakan kesempatan dengan kedatangan bulan yang berkah, kita menambahkan amal soleh, kita menggandakan amal soleh. Jadilah kedatangan Ramadan benar-benar membawa rahmat, berkah. Kita dengan kita buat persediaan untuk sambut Ramadan dengan amal soleh. Banyakkan taubat, banyakkan amal soleh, banyakkan iktikaf. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui penuh dengan catatan kebaikan. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita baca, daripada hadis-hadis ini, Nabi mendidik sahabat dia supaya bersederhana, membahagi masa dengan sebaik mungkin. Sebagaimana ada hadis lain, hadis antara Hanzalah dengan Sayyidina Abu Bakar. Satu hari itu Nabi Abu Bakar dia lalu di hadapan Umar Hanzalah. Abu Bakar kata, apa khabar wahai Hanzalah? Hanzalah kata, Hanzalah seorang munafik. Qad nafaqa Hanzalah. Abu Bakar ni dia silap dengar ke lagu mana jawapan? Dia tanya sekali lagi, wahai Hanzalah, apa khabar? Hanzalah kata, wahai Abu Bakar, Hanzalah ni seorang munafik. Lalu Abu Bakar pergi kat dia, pergi kat Hanzalah, aku tak sangka mu ni orang baik, selalu bersama Rasulullah. Adakah mu juga ada sifat munafik? Mu ni seorang munafik. Lalu Hanzalah kata, wahai Abu Bakar, saya ni bila duduk depan Nabi, bila Nabi cerita bab syurga, saya tak sabar nak masuk syurga. Nak syurga, bosak orang nampak syurga. Bila Nabi cerita bab neraka, takutnya ke neraka, bimbangnya jadi ahli neraka. Bila balik ke rumah lupa, balik rumah semangat tak ada. Duduk gaul dengan anak mini, duduk tempat kerja hilang, semangat tak je tadi. Abu Bakar kata, aku pun gitu tau, aku ada juga sifat munafik. Dua orang ni dia ketemu Nabi. Lalu Nabi kata, sa'a fasa'a. Nabi itu membagi masa. Memang itulah manusia, bagi masa. Yang penting kita bagi masa. Ada masa untuk kita buat amal kebajikan, jadi bekal akhirat. Ada masa kita bersama dengan urusan kehidupan kita. Jangan sampai tak ada ruang untuk kita mencari bekal yang boleh menjadi bekal kita di alam akhirat. Jadi mudah-mudahan kita berjaya mengisi kedatangan bulan yang berkah dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kita mendapat keampunan daripadanya. Wallahu a'lam.